Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton channel saya. So, hari ini saya nak raikan soalan-soalan daripada subscriber saya. Okey, ada yang tanya tentang cara pengiraan caruman ya. Sebelum pekerja diambil, kita boleh buat secara online dan offline juga. So, dekat sini saya akan ceritakan secara ringkas cara-cara yang anda boleh guna untuk kira caruman sebelum kita membuat pembayaran yang sebenar. Okey, jom kita mulakan. Okey, di sini saya akan kongsikan cara-cara untuk kira KWSP yang boleh kita gunakan. Ikut suka kita yang mana satu kita nak guna ya. Okey, cara pertama ialah gunakan website KWSP. Yang ni tak payah register, majikan pun dah boleh guna ya. Siapa-siapa pun boleh guna. Yang kedua ialah login ke akaun majikan KWSP dan kita boleh kira daripada sana untuk majikan-majikan yang dah ada online KWSP. Dan yang ketiga ialah kita boleh rujuk jadual caruman secara manual. Yang ni untuk orang yang ada masalah untuk akses internet, might be kita boleh print, cetak keluar jadual tu dan kita boleh buat secara manual. Okey, jom kita pergi satu-satu, kita tengok cara dia ya. Okey, yang pertama kita gunakan website KWSP. Okey, kita tengok macam mana cara dia. Okey, untuk guna website KWSP ni sesuai untuk majikan yang belum lagi ada online. Boleh juga guna ya. Yang ada online pun boleh juga guna. So, kita Google je, kita key in, cari untuk pengiraan caruman KWSP dekat Google ya. Lepas tu teruskan, tekan dekat sini, nampak kalkulator caruman, tekan dekat sini. Okay, kita terus berada di sini. Kalau kita ada akaun, kita boleh masuk juga. Kalau kita tak ada, kita terus berada di sini. Dan kita boleh letak. Okay, ini untuk bulan sekarang ya. Lepas tu kita kena tulis tarikh lahir. Okay, masuk dulu tarikh lahir. Contoh Januari. Tua sangat. Tua sangat. Okay, 81. 2 hari bulan Januari. Okay. Upah contohlah 1,500. Kita duduk dekat contohlah contoh dekat Terengganu, Majlis Perbandaran Dungun. Contoh ya. Lepas tu warga negara Malaysia, peratus majikan tak payah isi, kita minta dia kirakan. Tekan saya bukan robot. Tekan kira. Nampak? Dia dah bagi anda jawapan. Okey, ini share majikan, share pekerja, suruhan 330. Inilah, anda tak payah letak apa-apa data pekerja. Gaji saja dan tempat dan tarikh lahir telah memadai. So inilah kiraan dia. Caruman majikan, caruman pekerja. Ini cara yang pertama ya. Cara kedua ialah kita login ke akaun majikan KWSP. Daripada sana, kita boleh kira caruman untuk pekerja baru. Tak perlu enter detail ya. Okey, caranya ialah login kepada akaun anda macam biasa. Anda berada di main page. Lepas tu anda boleh kira ya estimate dia dengan cara tengok kepada calculator ya. Calculator berada di sebelah kanan atas ya. Macam saya tunjuk ni. Pergi dekat sini. Contribution calculator. Okey, calculator. Tekan dekat sini calculator. Kita tukar pada bahasa Melayu ya. Calculator. So pergi dekat sini. Ambil calculator caruman. Tekan je dekat sini. Okey, dia akan keluar. Dia akan keluar ni ya. Okey, nampak. Calculator ni dia akan ikut bulan semasa. Jika anda baru nak buat bulan ni, dia akan keluar bulan ni lah. Okey. Tengok secara detail ya. Bulan apa, tahun berapa. Contohlah bulan Jun. Gaji bulan Mei. Kita jangan bayar bulan Jun untuk gaji bulan Jun. Tak, kita bayar dulu gaji pekerja. Bulan seterusnya baru kita buat caruman. Okey. Yang pertama sekali kita kena ada tarikh lahir. Tarikh lahir pekerja ya. Okey, letak kat sini tarikh lahir. Contohlah, dia lahir tahun 1980. Okey. Lahir pada 1 Mei. Okey dah. Okey. Kawasan bekerja. Kan dekat sini ada banyak kawasan bekerja. Contohlah, kita berada di Kulim, Kedah, Segamat. Contohlah Segamat. Okey, upah tanpa bonus. Okey, ini kat sini kita boleh juga kalau kita tak bonus ya, kalau kita nak bayar bonus. So dekat yang bintang ni wajib isi. Okey,
Yang tak ada bintang tak wajib isi. Contohlah kita bukan bayar bonus setiap bulan ya. Okey, letak upah tanpa bonus dekat sini. Contohlah kita bayar gaji dia 900. Okey. Kenapa dia nak lokasi? Sebab gaji minima ya ikut lokasi. Kita kena tahu kalau KL gaji minima dia lain. Okey. Dapat jumlah dia 900. Okey, dekat sini caruman melebihi kadar berkandung majikan. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, biarkan kosong. Biarkan kosong saja. Jangan pening-pening kepala fikir kenapa. Okey, kita ambil warga negara Malaysia. Okey, nampak ni, dia tulis kat sini ya. Yang bertanda merah ni mandatory. Kalau tak ada tanda merah ni, tak isi pun tak apa. Jangan risau. Okey, caruman dia akan bagi tahu di sini nanti jawapan dia. So, dekat bawah ni dia ada tulis penafian. Okey, pengiraan ni semua ditulis kat sini. So, bacalah. So, tekan dekat sini, saya bukan robot. Okey. Dan kita suruh kira. Kita tekan kira. Tolong kira ya. Nampak tak? Dia dah keluar dah. Nilai caruman, majikan kena bayar RM117, pekerja RM81, jumlah keseluruhan kena bayar kepada KWSP ialah RM198. Kita pergi dekat atas. Tapi kat atas kita tengok. Semua yang kita isi tadi macam ni. Nampak? Dan kita dah tahu dah inilah kalkulator secara automatik akan kirakan bagi pihak kita. Okey. Contohlah kita nak buat pekerja lain ya. Kita tak payah key in detail pekerja, kita key in gaji saja. Kita tekan reset. Reset ni dia akan buat balik semula, dia akan kosongkan dekat atas ni balik semula. Contohlah pekerja nombor 2 kita. Dia lahir budak-budak baru ni tahun 2000 lah. Lahir tahun 1992. Okey. Lahir pada bulan Disember 31. Okey. Gaji kita letaklah 2,500. Okey, 2,500. Nampak ya? Dia ada bintang, semua kita dah isi. Okey. Tempat bekerja. Okey, contohlah sekarang kita kerja dekat pergi dekat tempat yang sikit wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey. Lepas tu kita pergi dekat bawah ni, warga negara semua dah ada. Yang bertanda bintang ni semua kita dah isi. Dan kita tekan saya bukan robot. Lepas tu suruh dia kira, tekan kira. Nampak? Dia dah kirakan share majikan berapa, share pekerja berapa. Tak payah sakit-sakit kepala. Macam tu je caranya. Okey, harap video saya ni membantu dan anda boleh guna ini, figure ni untuk dimasukkan dalam payslip. Kalau kita tak ada sistem, kita perlukan nombor ni untuk masukkan dalam payslip. So, kita boleh guna ni untuk masukkan dalam payslip dan bila kita bayar kat KWSP online, senang. Okey, cara ketiga ialah rujuk jadual secara memang kita manual. buat secara Ini manual ya, untuk tapi orang kita kena yang dapatkan tak jadual suka tu online, dan kita susah print nak out. akses online, So, kita atau cari mungkin dekat tempat tu Google tak ada ya. akses, boleh buat cara ni. Di mana kita akan gunakan Okey, memang kita jadual buat secara caruman secara manual ya, manual, tapi kita kena download dapatkan dan kita jadual tu tengok. dulu dan Okey, kita jom print kita out. buat macam So, mana kita cara nak cari dekat dapatkan jadual Google ya. tersebut. Okey, memang kita buat secara manual ya, tapi kita kena dapatkan jadual tu dulu dan kita print out. So, kita cari dekat Google ya. Caruman KWSP 2022 yang terbaru ya. Kita nampak dekat sini ada jadual ketiga PDF. Kita keluarkan jadual ni. Kita tak guna online, kita buat secara offline. Okey. Bila kita pergi kat sini, kita akan dapat download jadual kadar caruman. Ini ikut KWSP punya rules ya. Okey, nampak dekat sini ni standard lah. Berapa persen tengok dekat sini. Gaji, caruman bulan. Kalau gaji tu berapa, carumannya berapa. Dekat sini ada, nampak? 120, 140, 140, 140, RM19, RM13, RM32. Inilah jadual. Jadi kita kena tengoklah satu-satu. Kalau contohlah jadual kita bayar gaji pekerja kita RM1,100. 1,000, 1,000, 1,000, ni RM1,100. So inilah. Ini adalah caruman oleh, tengok dekat sini ya, tengok contohlah 1,200. Okey. 1,200 hingga 1,220. Okey. Oleh majikan 159, oleh pekerja 110. Jadi jumlah caruman 269. Kita kena tengok jadual ni satu-satu dan tengok kita punya pekerja berapa kita bayar. Tapi dekat sini selalunya ada sedikit ralat lah pengiraan dekat sini. Tapi ini manual. Kalau kita macam tak ada
internet Okey, memang line, kita buat kita secara boleh manual ya, buka tapi kita kena dapatkan jadual tu jadual dulu dan ni kita ataupun print kita out. boleh So print. kita cari dekat Kita boleh Google tengok ya. dan kita boleh buat pengiraan secara offline lah. Kita tahu agak-agak kalau kita nak bayar gaji berapa banyak contribution yang kita kena bagi kat pekerja kita dan berapa banyak kita kena buat pemotongan. Kalau company kita tak ada payslip ke apa ke, sebenarnya kita kena bayar caruman walaupun kita tak bagi payslip ke apa ke. Payslip tu kalau bagi is the best lah, sepatutnya kena bagilah. Tapi once kita bayar gaji, kita dah kena start contribute KLBSP. Ini yang saya maksudkan dengan jadual secara manual. Jadi jadual ni panjang lah ke bawah ya. 29 muka surat. Jadi kena refer dekat sini lah. Okay. Lepas tu dia ada bagi tahu cara-cara nak baca dia. Harap membantulah sebab benda ni kena print. Selalunya orang tak suka guna ni. Kita suka guna secara online. Sama ada akaun dan tak ada akaun macam saya bagi tahu tadi lah. Harap semua boleh faham ya. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.